لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Zulfadli bin Haji Johari merupakan salah seorang peserta daripada SPSU batch ke-11 intake Mac 2023. InsyaAllah sedikit tazkirah ringkas saya pada hari ini berkaitan dengan ibadah wukuf. Wukuf bermaksud berhenti ataupun berdiam seketika pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan pada hari Arafah. Wukuf juga merupakan salah satu daripada rukun haji. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan ibadah wukuf, maka tiada haji baginya. Tidak sah hajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Hajju Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Haji itu Arafah. Nah, jadi betapa pentingnya wukuf di Arafah itu merupakan salah satu daripada rukun haji. Antara syarat-syarat sah wukuf adalah yang pertamanya, hendaklah dia sudah berniat ihram haji, sama ada di miqat ataupun di Makkah. Seterusnya, syarat sah wukuf adalah pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, iaitu di Arafah pada 9 Zulhijjah. Tergelincirnya matahari di waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah terbitnya fajar sadiq, iaitu waktu subuh. Jadi itulah waktu wukuf tu, antara zuhur dan subuh. Jadi apa lagi syarat sah wukuf? Hendaklah dia seorang ahli ibadah yang boleh mengerjakan ibadah. Maksudnya tu dia tidak gila, dia dalam keadaan waras, dia dalam keadaan berakal, dia tidak murtad. Itulah yang dimaksudkan ahli ibadah. InsyaAllah itulah di antara syarat-syarat sah wukuf. Amalan yang terbaik yang dapat kita lakukan ketika kita wukuf, antaranya yang pertama adalah perbanyakkanlah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita sambil kita bertalbiyah, kita menghayati pengertian talbiyah itu. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Ya Allah, supaya kita lebih beriman, lebih khusyuk, lebih yakin, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah bila kita menghayati lafaz talbiyah itu. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh buat sewaktu kita wukuf? Perbanyakkanlah berdoa. Kerana apa? Berdoa di hari Arafah adalah doa yang sangat mustajab. Ada hadis yang diriwayatkan dari hadis Tirmizi, khairud doa, doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Jadi jangan lepaskan peluang, kerana Allah turun ke bumi memakbulkan doa-doa hamba-Nya. Barang siapa yang memohon ampun, maka diampunkan dosa-dosanya. Ada juga hadis yang menceritakan Allah paling banyak membebaskan hamba-hamba-Nya daripada neraka adalah pada hari Arafah. Jadi jangan kita lepaskan peluang. Perbanyakkan doa ketika kita melakukan ibadah wukuf. Begitu juga muslimin muslimat yang tidak melaksanakan ibadah wukuf, mereka digalakkan berpuasa sunat pada hari Arafah tersebut. Kelebihan berpuasa sunat ini adalah diberi ganjaran, diampunkan dosa-dosanya setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Itu kelebihan pada hari Arafah itu sendiri. Banyak kelebihannya. Jadi jangan kita lepaskan peluang, kerana Allah turun ke langit bumi yang sudah kita pasti pada hari Arafah. Allah turun pada hari tersebut memakbulkan doa-doa hamba-Nya, membebaskan paling ramai hamba-hamba-Nya daripada neraka. Selain daripada itu, apa lagi ibadah yang kita boleh lakukan ketika kita wukuf? Banyak lagi. Sebab jemaah yang wukuf ni dia tak berpuasa, jadi dia boleh bertalbiyah, perbanyakkan talbiyah, perbanyakkan berdoa, membaca Al-Quran, berselawat, beristighfar dan bermacam-macam lagi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita niatkan pada waktu itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Dalam masa yang sama,
Wukuf juga mengingatkan kita berkaitan dengan sirah Nabi Adam AS yang diturunkan ke bumi apabila melanggar perintah Allah yang terpedaya dengan hasutan iblis. Nabi Adam dan isterinya Hawa diturunkan ke bumi lalu dipisahkan. Ada riwayat mengatakan sehingga 40 tahun akhirnya bertemu kembali di Arafah, iaitu di Jabal Rahmah, dan lalu mereka berdoa kepada Allah. Di antara doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kisah lain berkaitan dengan hari Arafah ini, di antaranya iaitu kisah haji wida Rasulullah, haji terakhir Rasulullah, di mana pada hari Arafah itu, pada hari Jumaat di lembah Urana, ya, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya yang banyak memberi nasihat kepada kita. Nanti kita boleh rujuk dekat kitab-kitab yang sahih apakah khutbah terakhir Rasulullah. Jadi di sini kita sekadar berupasan secara ringkas hikmah-hikmah ataupun sejarah-sejarah berkaitan dengan hari Arafah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan kita pengajaran, pedoman akan datang agar kita tidak terlepas peluang dalam melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Sekadar itu saja daripada saya berkaitan dengan ibadah wukuf. Jika ada salah silap, saya mohon ampun. Insya-Allah sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.